wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Pengurusi majlis yang berhormat Ustaz Baihaqi Atiqullah, Ketua Penerangan PAS Negeri Kelantan, dikasihi yang amat berhormat Datuk Seri Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, Mursyidul Ampas, Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan, sahabat saya yang berhormat Datuk Speaker Dewan Undangan Negeri Ustaz Nasaruddin Daud, wakil rakyat kita yang paling bongsu sekali yang berhormat Abang Uji, sahabat saya yang berhormat Dr. Hatta Ramli Ahli Parlimen Kuala Krai, yang berhormat Ustaz Abdul Latif Abdul Rahman, WDP Kawasan Kuala Krai, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan, seluruh pimpinan PAS dan Pakatan Rakyat semua peringkat istimewa. Aluan ini buat hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ni kita dapat berhimpun lagi sekali di Padang Lalo untuk majlis kesyukuran. Beberapa minggu lepas di Padang ini juga saya hadir, waktu itu meneman Datuk Seri Anwar yang muncul bersama Tuan Guru untuk majlis kempen pilihan raya. Kebetulan saya baru balik dari London, United Kingdom. Saya berlepas pada hari pembuangan undi. 14 hari bulan tu saya tak ada di Manik Urai, naik kapal terbang Gulf Air, kapal terbang Bahrain, Kuala Lumpur ke Manama, Bahrain, Bahrain ke London, 16 jam penerbangan. Tapi sampai di London, saya dah pun bertalu-talu buka telefon, pesanan ringkas masuk yang memaklumkan kemenangan kita di Manik Urai. Alhamdulillah, urusan saya ialah dihantar untuk berkursus dan melawat di Parlimen England. Parlimen England dipanggil House of Commons. Saya berpeluang kemudian menemui beberapa ahli parlimen yang kebetulan Parlimen England sedang bersidang. Ketika bersoal jawab tentang Malaysia, antara soalan yang mereka tanya ialah kenapa Barisan Nasional boleh kalah di Manik Urai. Maknanya ahli Parlimen England pun tahu pilihan raya Manik Urai. Saya ingatkan dia cuma berbahas tentang undang-undang ekstradisi Amerika Syarikat dan England. Dia berbahas tentang kematian 8 prajurit Britain yang mati terbunuh di Afghanistan, yang menyebabkan kedudukan Perdana Menterinya sekarang menjadi agak tertekan. Berita-berita besar di sana ialah kematian tenteranya di Afghanistan adalah kerana tak cukup kelengkapan senjata, tak cukup anggota. Sedangkan dasar Britain pula tak mau hantar lagi anggota tambahan di Afghanistan. Itu isu-isu besar. Jadi dalam soal jawab itu, antara yang bertanyakan kepada saya adalah seorang ahli parlimen muda. Apa rahsia Pakatan Rakyat boleh mengalahkan Barisan Nasional untuk kali yang ke-6? Saya tanya, maksud saudara? Ya, yang ke-6 sekali ialah yang semalam, iaitu di Manik Urai, Kelantan, kata dia. Wah, maknanya dia betul-betul fasih dia ni. Dia ikuti sungguh. Dan saya tanya dia menduduki jawatan kuasa mengenai politik Asia Tenggara. Dan dia belajar sungguh. Dia ikuti setiap perkembangan. Kelantan, dia punya pronunciation tu. Saya kata ya, saya pun baru balik dan baru dengar berita kempen, saya cerita lebih kurang. Dan ternyata Manik Urai, seperti disebut oleh pengurusi dan Datuk Speaker tadi, mencipta sejarah yang tersendiri, menghantar bukan saja isyarat kepada kerajaan UMNO Barisan Nasional, tetapi juga menghantar isyarat ke seluruh dunia. Kemenangan kali yang ke-6 ini
menunjukkan bahawa strategi UMNO dan Barisan Nasional bertukar Perdana Menteri daripada Dolah kepada Najib tak memberi sebarang kesan terhadap rakyat yang sedang menolak Barisan Nasional. Tak ada kesan sama sekali. Kalau kita ibaratkan pasukan Barisan Nasional itu satu pasukan bola sepak, dulunya penyerang yang tugas menjaringkan gol diserahkan kepada Abdullah Badawi. Jersey warna biru pekat, nombor 10 Abdullah Badawi ini. Bertarung beberapa kali dengan pasukan Pakatan Rakyat, Abdullah Badawi gagal menjaringkan gol. Sebaliknya Pakatan Rakyat berjaya menyumbat masuk 5 gol berturut-turut. Gol pertama Permatang Pau, gol kedua Kuala Terengganu, gol ketiga Bukit Selambau, gol keempat Bukit Gantang, gol kelima UMNO tak masuk padang tapi gitu sumbat gol juga di penanti. Dan pertarungan yang keenam, Datuk Najib menjadi penyerang, Daulah Badawi berada di tepi padang. TV, surat khabar, radio memberi gambaran Najib ini lincah pemainnya, sehebat Michael Owen, sehebat David Beckham, sehebat Ronaldinho. Geleceknya hebat, hantarannya tepat, tendangannya kencang, tandukannya padat. Begitu gambaran diberikan. Penyerang yang cukup lincah, gayanya memukau. Rakyat diberi gambaran begitu, termasuk rakyat di Manik Urai. Kali ini pasukan bola Barisan Nasional bukan lagi penyerangnya selembek Daulah Badawi, bukan. Ini penyerang baru, yang baru kita beli. Kasut bot baru, jersey baru. Masuk berlawan di Manik Urai, penyerang baru ni terkulai juga. Kita jaringkan 6 gol. Gol yang ke-6. Ini yang menyebabkan Barisan Nasional sedang tercari-cari. Apa puncanya? Hadirin dihormati sekalian, pilihan raya Manik Urai dan keputusannya ini memberikan beberapa isyarat buat kita. Buat kita di negeri Kelantan, ini menunjukkan bahawa Manik Urai belum lagi bersedia dan tidak pernah bercadang untuk menolak kepimpinan Yang Amat Berhormat Tok Guru sebagai Menteri Besar menerjui negeri Kelantan. Itu isyarat yang pertama. Mereka terus mengekalkan kemenangan PAS di Manik Urai, mengekalkan kerusi ini ketika serangan bertali arus dan umpan yang begitu hebat diberikan oleh Barisan Nasional kepada pengundi. Tetapi ternyata 12,000 rakyat Manik Urai belum bersedia lagi, pengundinya ini belum bersedia lagi menolak kerajaan pimpinan Tok Guru di negeri Kelantan. Ini isyarat yang pertama. Kenapa? Rakyat tahu 19 tahun sekarang usia pemerintahan Tok Guru di negeri Kelantan. Kerajaan ini kerajaan yang bersih dan bebas rasuah. Itu fakta yang pertama. Rakyat Kelantan mahu sebuah kerajaan yang bersih dan bebas rasuah. Rakyat Kelantan mahu satu kepimpinan yang boleh membawa mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rakyat Kelantan mahukan sebuah kepimpinan yang faham tentang kebajikan rakyat terbanyak. Rakyat Kelantan sebenarnya tidak bersedia menolak dan menukar kepimpinan yang ada sekarang yang menjadi teraju pemerintahan negeri Kelantan. Itu mesej yang pertama. Mesej yang kedua buat Pakatan Rakyat. Rakyat mengundi kita dengan kemenangan besar pada bulan Mac 2008.
Undi rakyat itu datang dengan harapan. Rakyat mahu bukan hanya kita menjadi kerajaan di negeri Kelantan, tetapi rakyat juga mahu kita bersedia mengambil alih kerajaan di peringkat persekutuan. Ini isyarat yang kedua. Kita masuk pilihan raya Manik Urai di tengah-tengah jentera propaganda Barisan Nasional, radio, TV dan surat khabar yang memberikan gambaran seolah-olah kita sudah hancur binasa. Tiada lagi perpaduan, tiada lagi kerjasama, yang ada ialah perpecahan. Begitulah gambaran ketika kita masuk bertanding pilihan raya Manik Urai. Tetapi rakyat Manik Urai masih lagi mengekalkan kemenangan Manik Urai ini dengan menghantar isyarat bahawa mereka meletakkan harapan yang tinggi kepada pimpinan Pakatan Rakyat. Satu pakatan politik yang mesti dijaga, satu pakatan politik yang mesti dipupuk, satu pakatan politik yang mesti dipelihara. Kerana inilah satu-satunya harapan rakyat kalau mau melihat Barisan Nasional jatuh dan kepimpinan baru yang mengambil alih politik negara. Kemenangan di Manik Urai ini memberikan satu isyarat kepada kepimpinan Pakatan Rakyat seluruhnya bahawa kita mesti menyiapkan dan memperkemaskan urusan rumah tangga kita bagi menguruskan harapan dan kepercayaan rakyat ini. Itu mesej yang kedua. Mesej yang ketiga ialah buat UMNO dan Barisan Nasional. Zaman menurun mereka tak boleh disangkal lagi. Zaman menjunam mereka, merudum mereka, tak boleh disekat dan dihalang lagi. Tak ada jentera kerajaan yang boleh menyelamatkan mereka. Tak ada timbunan wang ringgit yang boleh menyelamatkan mereka. Tak ada strategi dan pimpinan baru yang boleh menyelamatkan mereka. Mereka belajar daripada Manik Urai. Cuma nak sedapkan hati, mereka sebut mereka menang dari segi moral. Mereka menang dalam kalah. Itu istilah-istilahnya. Tapi hakikatnya jauh di dalam postmortem bedah siasat kekalahan mereka. Mereka sedang tercari-cari sebab kenapakah di tengah-tengah timbunan wang ringgit mereka tak boleh memenangi hati dan sokongan rakyat terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Wang ringgit tak boleh beli hati rakyat. Umpan projek tak boleh memenangi sokongan rakyat. Kalau nak fikirkanlah politik ugut, politik umpan ini sangat jelas bertentangan dengan semua peraturan kempen yang dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Tapi tak ada tindakan yang dibuat. Sebab itu timbalan Perdana Menteri Muhyiddin bebas. Walaupun kempen terakhirnya itu, kalau menang hari ini, besok dia akan terus buat jambatan. Kempen yang macam itu adalah kempen yang terang-terang cukup untuk menggamit Suruhanjaya Pencegahan Rasuah memulakan siasatan ke atas Muhyiddin. Tapi itu tak berlaku. Namun isyarat kepada UMNO Barisan Nasional ialah wang ringgit, umpan projek tak boleh memenangi sokongan hati dan sokongan rakyat. Buat Najib, mesej daripada Barisan Nasional, daripada Manik Urai ialah Manik Urai kawasan pedalaman. Najib dah buka peta Malaysia daripada Perlis sampai ke Sabah. Dia dah buka satu-satu. Kalau namanya kawasan maju, kawasan bandar, UMNO dan Barisan Nasional tak boleh menang. Bandaraya Tanjung di Pulau Pinang, Bandaraya Pulau Pinang, Parlimen Tanjung, yang menang ialah DAP Pakatan Rakyat. Ipoh Timur dan Ipoh Barat, yang menang ialah Pakatan Rakyat.
turun ke Selangor, Shah Alam, yang menang adalah Pakatan Rakyat. Kelang, yang menang adalah Pakatan Rakyat. Kuala Lumpur, 11 parlimennya, 10 adalah parlimen Pakatan Rakyat. Kuala Lumpur dia tak boleh umpan lagi getak 7 juta, tak boleh. Dia tak boleh umpan lagi paip air, lampu, dia tak boleh lagi. Masjid, sekolah, tak boleh. Semua dah ada dah. Pembangunan yang macam ini tak boleh dijadi modal kempen. Akibatnya bila semua dah lengkap, rakyat tolak Barisan Nasional. Turun ke Seremban, Seremban adalah Pakatan Rakyat. Turun ke Melaka, Kota Melaka adalah Pakatan Rakyat. Naik ke Kuantan Pahang, Kuantan adalah Pakatan Rakyat. Semua Dewan Undangan Negeri dalam Parlimen Kuantan, Barisan Nasional menang. Tapi Parlimen Kuantan, Pakatan Rakyat. Kuala Terengganu, Pakatan Rakyat. Pangkalan Cepa, Pakatan Rakyat. Kota Baru, Pakatan Rakyat. Kota Kinabalu, Pakatan Rakyat. Kuching, Pakatan Rakyat. Macam tentu dah tu. Nak wayaknya, politik pembangunan UMNO Barisan Nasional ialah semakin membangun satu tempat, semakin muram sokongan terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu, dia pikir umpan-umpan kebendaan dan projek ini temakan di Manik Urai. Rupanya dia sekali lagi salah kira. Manik Urai pun tolak juga umpan pembangunan. Mana lagi kawasan selamat buat UMNO dan Barisan Nasional kalau begitu? Mana lagi? Hari ini bertempat di Petaling Jaya, bekas naib Presiden MIC Datuk SS Subramaniam bersama 2,500 ahli MIC tinggalkan MIC, segah borang kepada Anwar Ibrahim petang tadi pukul 4. Minggu lepas, bekas naib Presiden MCA Chua Jui Ming juga tinggalkan MCA, dan MCA sekarang sedang berperang hebat menanti saat pecah sahaja antara Ong Ti Kiat dan Chua Soe Lek. Sekali lagi Datuk Najib terpaksa pecah kepala fikirkan soal gabungan parti dia. Keadaan yang meyakinkan kita seperti disebut oleh Yang Berhormat Speaker tadi dan disebut oleh YB Atikullah bahawa teori Najib sebagai Perdana Menteri terakhir itu sudah nampak tanda-tanda akan menjadi kenyataan. Teori yang disebut teori Rahman, R. Tengku Abdul Rahman, A. Abdul Razak Hussein, H. Hussein On, M. Mahathir, A. Abdullah, N. Najib. Lepas tu habis dah. Tak ada dah. Kita akan mulakan era baru Pakatan Rakyat untuk mengambil alih daripada Barisan Nasional sebagai kerajaan baru di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita sedang menuju ke situ. Sebab itulah Manik Urai ini memberikan kesan dan isyarat yang cukup untuk memberikan kita keyakinan. Buat Barisan Nasional, reaksinya tak sama. Tadi saya bisik dengan Yang Berhormat Tok Guru. Besok surat khabar akan masuk. Besok berita bagaimana Datuk Mustafa Mohamad petang tadi lepas habis mesyuarat UMNO Kelantan, pemberita tanya dia, terus dia mengalu-ngalukan bahawa cadangan oleh Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz bahawa UMNO dan PAS sanggup untuk lupakan sengketa yang lama dan akan bergerak ke arah perpaduan demi kesejahteraan rakyat. Saya bising dengan Tok Guru tadi, Tok Guru tambah tak sebut mana pun tak sebut. Perkara yang Tok Guru tak sebut, Mustafa boleh ulas, pemberita boleh tanya. Yang Tok Guru maksudkan adalah kerjasama kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri
dengan kerajaan persekutuan. Itu beza parti UMNO dengan parti PAS. Kerajaan dengan sebuah kerajaan pusat. Itu dua perkara yang berbeza. Sebagai Menteri Besar Rakyat bagi seluruh negeri Kelantan, Tok Guru adalah Ketua Eksekutif Kerajaan Negeri Kelantan, merangka dasar-dasar negeri untuk rakyat. Dalam hubungan menggerakkan kerajaan negeri, kita ada tanggungjawab terhadap kerajaan pusat. Kerajaan pusat ada tanggungjawab terhadap kerajaan negeri. Dalam konteks ini, Tok Guru kata kerajaan pusat, kerajaan negeri bersedia untuk memberi kerjasama kepada kerajaan pusat. Tiba-tiba Datuk Puan kata, kita sambut baik hasrat PAS berbaik dengan UMNO. Kan jauh bunyinya tu. Esok surat khabar akan bawa besar-besaran. Di Seremban, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Razali Ibrahim, mengalu-ngalukan hasrat Tuan Guru. Begitu terdesak sekali mereka. Mereka kena tengok 19 tahun. Bagaimanakah kerajaan pusat menunaikan amanah terhadap kerajaan negeri? Saya bertanya dalam parlimen. Sebagai ahli parlimen negeri Kelantan, mewakili kawasan Machang, saya bertanya kerajaan pusat, berapa banyak cukai yang dikutip daripada negeri Kelantan yang masuk dalam kantong perbendaharaan pusat? Menteri jawab kepada soalan saya, cukai kastam sahaja, campur dengan cukai pendapatan rakyat negeri Kelantan. Belum cukai-cukai lain lagi. Cukai yang kastam kutip. Kastam Pekalang Kubur, kastam Rantau Panjang, dan kastam-kastam lah yang kutip duit, cukai daripada negeri Kelantan. Dan juga cukai pendapatan rakyat negeri Kelantan yang bekerja. Jawab Menteri Datuk Cho Chee Hiong, Timbalan Menteri Kewangan, bagi menjawab soalan ahli Parlimen Machang. Saya ingin memaklumkan kutipan cukai yang masuk ke dalam kerajaan pusat daripada kastam dan juga cukai pendapatan rakyat negeri Kelantan setahun ialah 204 juta ringgit. Baru dua hasil baru. Belum cukai-cukai lain lagi. Belum lagi cukai-cukai lain lagi. Baik. Berapa harga getak Manik Urai hak Muhyiddin janji? Berapa? 7 juta saja. Berapa cukai yang kamu kutip daripada Kelantan ni? 204 juta. Jangan nak act hebat sangatlah. Yang kamu kutip daripada Kelantan jauh lebih besar daripada yang kamu janji getak untuk Manik Urai. Baru dua sumber. Saya tanyakan lagi. Semak balik rekod kerajaan pusat mengikut Perlembagaan Persekutuan. Ada bayaran-bayaran wajib yang kerajaan pusat kena bagi. Tak boleh tak bagi, melainkan kena bagi. Kalau tak bagi juga maknanya kerajaan pusat khianat terhadap perlembagaan negara. Jangan cerita bab agama lagi, jangan cerita bab Quran lagi. Bab perlembagaan negara dulu. Apa yang kerajaan pusat kena bagi? Kerajaan pusat kena bagi balik peruntukan mengikut bilangan kepala rakyat negeri Kelantan. Itu kita panggil sumbangan per kapita dalam istilah keuangan dan ekonomi. Lebih ramai rakyat negeri Kelantan, lebih banyaklah duit yang kerajaan pusat kena bagi kepada Tok Guru. Yang kedua, cukai jalan raya. Peruntukan jalan raya. Jalan raya persekutuan untuk penyelenggaraannya, baik pulihnya, tampung sana sini, baiki, itu adalah peruntukan wajib yang kerajaan pusat tak boleh tidak bagi, melainkan wajib kena bagi. Jalan raya daripada Kota Baru, Machang, Kuala Krai, Gua Musang, ini jalan persekutuan. Penyelenggaraannya jalan berlubang, nak kena baiki, misal kata rosak di sana sini, musim banjir, tanah guntur, sebab itu peruntukan wajib yang juga kerajaan pusat kena bagi. Yang ini tak payah nak ungkit.
dia kena bagi kepada kita. Yang ketiga adalah peruntukan kecemasan. Jika berlaku gempa bumi, banjir, ribut dan sebagainya, yang itu juga kerajaan Tok Guru tak payah nak minta, kerajaan pusat mestilah bagi. Ini antara peruntukan-peruntukan dalam hubungan kerajaan pusat dengan hubungan kerajaan negeri. Dalam konteks ini, Tok Guru kata kerajaan negeri bersedia bekerjasama dengan kerajaan pusat. Apa yang salahnya? Dalam konteks ini yang Tok Guru maksudkan. Alih-alih Tok Pa kata, kita menyambut baik hasrat Tok Guru dan PAS nak berkawan dengan UMNO. Punya terdesaknya. Hadirin yang saya hormati sekalian. Sebab itu, kerana kita tahu hasil bumi kita, hasil daripada hutan, hasil daripada mineral, hasil cukai daripada rumah kediaman, cukai-cukai perniagaan yang lain yang menjadi pendapatan buat kerajaan negeri. Pada ketika yang sama ditakdirkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan pula, takdirkan pula ada sumber petroleum di laut negeri Kelantan. Kita bukan cakap kosong. Penyelidikan yang kita buat, Exco Kerajaan Negeri Kelantan, ahli-ahli Parlimen Negeri Kelantan, ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara, kita mentelaah setiap dokumen kerajaan. Kita masuk perpustakaan Parlimen, kita bertanya pegawai-pegawai Petronas, kita berbincang pegawai tinggi kerajaan, kita buka dokumen lama, kita buka Jabatan Perangkaan Penyelaporan, kita masuk laman web kerajaan negeri Thailand, negeri berjiran dengan kita, mengenai hasil petroleum negeri Kelantan. Kita bertanya kepada individu-individu yang memulakan proses itu, termasuk Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, yang dalam satu majlis makan malam dengan wartawan beberapa minggu lepas, beliau bersetuju bahawa hak rakyat negeri Kelantan dalam bentuk tuntutan royalti minyak wajib ditunaikan oleh kerajaan pusat. Hasil penyelidikan kita, kajian kita, ucapan kita dalam Parlimen, jawapan balas oleh kementerian, surat Tok Guru kepada Datuk Najib. Belum jawab lagi saya ingat. Dah jawab tu? Dah lagi? Belum lagi. Kalau mengikut aturan pentadbiran kerajaan, mana-mana pegawai kerajaan akan bersetuju dengan saya. Disiplin pentadbiran kerajaan ialah setiap surat mesti dijawab tak lebih daripada 2 minggu. Dalam masa 2 minggu kena jawab surat itu. Najib adalah Perdana Menteri Malaysia. Dia tahu dia ada banyak setiausaha. Surat Tok Guru dah pasti sampai ke meja dia. Dia dah tentu baca dah. Dah lebih 2 minggu. Sebab apa Najib tak boleh nak jawab surat Tok Guru? Sebab apa? Apa yang susah nak jawab surat Tok Guru? Mudah aja. Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Ni Aziz Menteri Besar Kelantan, surat Yang Amat Berhormat Tuan Guru bertarikh sekian-sekian telah selamat diterima dan sedang diberi penelitian. Terima kasih di atas surat itu. Makluman berikutnya akan saya khabarkan kemudian. Siap, tanda tangan Najib Tun Razak. Boleh. Sebagai tanda telah menerima surat daripada Tok Guru. Ada dia buat? Dia tak boleh nak buat. Apa yang susah nak buat? Melainkan dia tak bersedia untuk memulangkan balik royalti minyak 1,000 juta ringgit kepada rakyat negeri Kelantan, termasuk rakyat Mani Urai. Sebab itu 4 hari bulan 8 nanti, 4 hari bulan 8 nanti, kerajaan negeri, kita akan buat rombongan wakil rakyat, pemberita, Tok Pa dengan Khairi Jamaluddin, Ketua Pemuda, kalau nak ikut sekali pun kita jemput. Kita nak tolak daripada Pengkalan Kubur, Jeti Palembang, Tumpat, untuk berlayar ke Pelantar Minyak pada 4 hari bulan 8. Kita nak berlayar ke Pelantar Minyak tu. Kita dah atur semua, dah bot dengan jaket keselamatan. Jabatan Laut dan Maritime kita dah bagi tahu dah. Kad pengenalan semua kita dah bagi.
nombor kad penalan, semua dah ambil. Nak tunjuk kata kita serius. Ini kerja kita. Pimpinan politik yang rakyat dah lantik, dengan pemberita semua sekali, jom kita pergi pelantar minyak. Kita nak tengok di situ kawasan Siam atau kawasan Kelantan. Kalau kawasan Kelantan, sebab apa UMNO tak boleh bagi royalti minyak seperti mana dia bagi pada Sabah, seperti mana dia bagi pada Sarawak, seperti mana dia bagi pada Terengganu? Sebab apa dia tak bagi pada Kelantan? Sebab apa? Sebab dia jahat. Sebab apa? Sebab dia khianat. Sebab apa? Sebab dia dendam. Sebab apa? Sebab dia memang mau tengok rakyat Kelantan terus susah. Kalau begitu, mana dia slogan Satu Malaysia Najib Tun Razak? Mana dia? Dalam suasana ini, dia nak ajak kita duduk, marilah kita pakai elok. Ketika dia rompak kita, ketika yang sama dia ajak kita. Hadirin dihormati sekalian, dia cuma tinggal 2 peluang saja lagi. Kucar-kacirkan kerjasama kita, termasuk sumbat balik Anwar Ibrahim masuk penjara Sungai Buloh di atas tuduhan jenayah yang Anwar tak buat. Sekarang cara pun tak boleh mula lagi. Tangguh 2-3 kali. Sebab tangguh, Anwar minta semua bukti siasatan polis serah pada dia. Mahkamah kata serah kepada Anwar. Peguam negara kata tak mau, kami tak mau serah. Anwar kata mana videotip kondominium yang kamu kata aku buat kerja di situ? Hakim kata serah pada Anwar. Peguam negara kata kami tak mau serah. Anwar kata mana dia laporan doktor hospital Kuala Lumpur yang 3 doktor periksa budak Saipul, 3 doktor kata Saipul tak pernah kena liwat. Hakim kata serah dokumen itu pada Anwar. Peguam negara kata kami tak mau serah. Saipul buat laporan polis mengatakan dia kena liwat. Dia buat kenyataan pada polis. Polis ambil keterangan saksi-saksi. Anwar kata serahkan pada peguam saya semua keterangan itu. Hakim kata sila serahkan. Peguam negara kata kami tak mau serah. Sebab itu perbicaraan tak boleh mula lagi. Nak mula macam mana? Macam mana Anwar nak jawab? Anwar kena tuduh, dia kena jawab tuduhan. Dia tak boleh depan hakim nanti Anwar cakap bahasa itik, peguam negara cakap bahasa ayam. Tak boleh. Macam mana hakim nak buat keputusan? Dia mesti cakap sama bahasa, baru hakim boleh buat pertimbangan. Untuk itu mahkamah tangguh lagi, sehinggalah semua dokumen yang Anwar minta diserahkan oleh peguam negara kepada peguam-peguam Anwar. Itu yang pertama. Kita ada masa lagi. Yang kedua, di Parlimen beberapa bulan dulu, Anwar mendedahkan satu dokumen rasmi kerajaan. Bagaimana UMNO himpunkan semua jabatan kerajaan, termasuk polis, termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya, termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Anwar dedahkan di hadapan menteri-menteri UMNO dalam Parlimen rancangan jahat mereka untuk menjatuhkan dan mengambil alih kerajaan negeri Selangor daripada Pakatan Rakyat. Mesyuarat jabatan Perdana Menteri yang dipengerusi oleh menterinya, hadir sama jabatan-jabatan kerajaan di negeri Selangor dan pusat, menyusun rancangan macam mana nak rampas Selangor daripada Pakatan Rakyat. Anwar angkat dokumen itu dalam Parlimen, tunjuk depan muka menteri-menteri UMNO. Semua tunduk, tak berani angkat kepala. Anwar cabar, ini kerja siapa? Kenapa tak boleh tunggu rakyat tentukan? Kenapa nak rampas Selangor macam mana mereka buat Perak dulu? Hari ini terbukti pendedahan yang Anwar buat itu sedang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Semua wakil rakyat Pakatan Rakyat Selangor disiasat oleh SPRM. Semua sekali mereka siasat. Termasuk yang disiasat seorang exco kerana disyaki mengedarkan 2,500 bendera Malaysia
Masa hari sambutan kemerdekaan, SPRM kata bendera tu tak diedarkan, tapi duit diklaim, dituntut daripada kerajaan. Maka SPRM tangkap pembantu dia, Teo Beng Hock. Tangkap Teo Beng Hock pukul 5 petang sampai 3 pagi besok di soal siasat. Hanya kes 2,500 bendera Malaysia. Istana Megah, Khairtoyo 21 juta. Suruhanjaya Pencegah Rasuah langsung tak bagi sentuh Khairtoyo. Hilang duit 12,000 juta. Port Klang Free Zone, zon perdagangan bebas Pelabuhan Kelang, melibatkan pemimpin UMNO, pemimpin MCA. 12,000 juta duit rakyat hilang. Suruhanjaya Pencegah Rasuah tak siasat pun pemimpin UMNO dan MCA. 2,500 bendera yang harganya RM3,000, yang itu SPR siasat daripada petang sampai pagi besok. Akhirnya negara digejutkan. Budak umur 30 tahun, tunang dia sedang tunggu besok pagi nak pergi daftar nikah. Tunang dia seorang cikgu. Dia ni seorang anak muda umur 30 tahun, sedang tunggu masa untuk daftar perkahwinannya. Pagi dia kena daftar pukul 8. Mayatnya ditemui jatuh tingkat 14. RM3,000 punya siasatan pencegahan rasuah boleh buat sampai macam ini. 21 juta rumah Khairtoyo dia tak sentuh. 12,000 juta skandal Port Kelang dia tak sentuh. Jet Sukhoi dia tak sentuh. Kapal selam oleh Najib dan Razak Baginda dia tak tanya. Tetapi RM3,000 bekalkan bendera, yang ini dia siasat. Sampai budak ini masuk dalam siasatan segar bugar, balik jadi mayat. Walaupun dia Cina, tapi nyawa dia tetap berharga kepada kita. Saya orang Melayu dan saya orang Islam. Teo Beng Hock orang Cina, bukan orang Islam. Tapi keadilan Islam itu menuntut kita menyuarakan kalau kematian dia secara zalim, yang zalim itu kita kena jatuhkan. Isunya ialah macam mana dia jatuh. Nazri Aziz kata dia bunuh diri. Siapa bagi tahu Nazri dia bunuh diri? Utusan Malaysia kata dia bunuh diri. Siapa bagi tahu utusan Malaysia dia bunuh diri? Kita kata siasat macam mana dia boleh mati. Kita tak kata Suruhanjaya yang bunuh dia. Kita tak kata dia terjun tingkap. Kita tak kata Suruhanjaya pilihan raya dalam bilik soal siasat bawa dia ke tingkap, ugut dia kalau tak cakap aku lepas. Kita tak kata begitu. Siasat kita kata. Nazri kata budak ini bunuh diri. Sekarang polis siasat. Siapa percaya polis siasat? Tahun 98 Anwar Mata Lebam, Ketua Polis Negara tumbuk Anwar, sepak Anwar, tendang Anwar, tergajang Anwar, tumbuk Anwar, pijak Anwar, karate Anwar. Mata Lebam, polis siasat. Polis kata Anwar safe and sound, sehat dan selamat. Rupanya separuh mati, 3 hari 3 malam dibiarkan terkulai dalam bilik lokap. Dipindahkan daripada bilik lokap menerima rawatan Dr. Vasanta. Anwar ditelanjangkan tanpa seurat benang pun, dipindah pada malam itu. Siapa siasat? Polis siasat. Ada jumpa? Tak jumpa siapa pukul. Hari ini dia suruh kita percaya polis akan siasat macam mana Teo Beng Hock mati. Kita kata buat siasatan diraja. Najib kata baik aku buat, tapi aku akan siasat macam mana cara soal siasat dibuat, bukan macam mana Teo Beng Hock mati. Ini macam kisah di sekolah, cikgu disiplin rotan budak, tiba-tiba budak tu mati.
Lepas tu tubuh jawatankuasa. Jawatankuasa akan siasat peraturan disiplin sekolah. Masuk pukul berapa, budak keluar pukul berapa, baju kena masuk dalam, kena pakai lencana. Yang itu dia siasat. Macam mana budak mati, tak payah tanya. Kita cuma tanya disiplin sekolah saja. Macam inilah yang dia nak kaburi mata rakyat. Rakyat nak Suruhanjaya siasatan, ya kami buat. Tapi Suruhanjaya ini takkan siasat macam mana Teo Boon Hock mati. Yang itu kita serah pada magistrate. Magistrate ini seorang pegawai undang-undang yang umur 20 tahun lebih. Baru habis mengaji universiti. Macam mana magistrate naik pangkat? Peguam negara yang akan rekomen. Mana ada magistrate nak buat keputusan yang bercanggah dengan kehendak kerajaan. Ini satu lagi penipuan yang mereka lakukan. Sebab itulah hadirin rahmati sekalian, rancangan ini takkan terhenti. Kemenangan kita di Manik Urai tambah lagi geram mereka. Tetapi kita percaya kekuatan rakyat bertahan bersama dengan kita. Insya-Allah Manik Urai akan menjadi satu permulaan kepada kejatuhan rejim Barisan Nasional. InsyaAllah kita dengar pula pidato Tunku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Saudara Saifuddin Nasution Ismail yang telah mendedahkan kepada kita beberapa perkara yang sememangnya menambahkan lagi bukti kepada kita bahawa memang UMNO ni jahat. Patut Tok Pa nak baik dengan Tok Guru lagu mana? Kita Tok Guru, dia Tok Pa, tak serupa. Tok sama Tok juga tapi tak serupa. Biar jadi baik dulu baru dia baik dengan kita ya. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT sekalian, kita dengar amanat penting dan juga ceramah yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Tok Guru ni Haji Abdul Aziz bin Haji Nikmat. Kepada Tok Guru dijemput dan dipersilakan. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'udwa. Orang itu, hai Muhammad, dia melawan kamu tapi hati perut dia memang yakin benda bercakap. Dia lawan kamu tapi hati perut dia yakin benda kamu cakap itu betul. Kenapa jadi begitu? Zulman, kerana jahat, wa 'udwan, kerana degil. Astagfirullah. Yang beliau sudah mesti ahli-ahli yang berhormat, khasnya yang berhormat baru Manik Urai Abang Uci, sekalian ahli jawatan kuasa yang menganjurkan majlis malam ini, ucapan syukur pada Allah sebanyak-banyaknya di atas kejayaan yang Allah beri pada kita atas kemenangan Abang Uci. Walaupun telah diasap dengan bermacam-macam asakan, tapi iman orang PAS di Manik Urai lebih mengatasi duit dan sebagainya. Cerita-cerita Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya menjadi bekal untuk memperkuatkan iman kita. Bermacam-macam ujian telah Nabi-Nabi lalui, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil yang berhormat speaker sekejap tadi, bagaimana Nabi Isa, Nabi Musa AS, Firaun telah mula buat satu peraturan, buat akta kita panggil sekarang ni, bahawa mana-mana budak-budak Bani Israel yang duduk di Mesir, yang kita panggil Yahudi, mana-mana budak yang anak laki-laki beranak mesti bunuh. Itu akta yang dibuat oleh Yahudi, oleh Firaun. Tapi bila siapa tahu maut Nabi Musa beranak, Firaun pula tolong Pharaoh. Ini benda-benda begini luar daripada kemampuan kita berfikir, tapi dengan sebab Allah ada cara dia sendiri.
Maka kita hanya kena buat benda Tuhan suruh. Apa nak jadi, suruh pada Allah Ta'ala. Amnu datang ke mana orang, dia buat perkara-perkara yang menjejekkan. Bagi duit bagikan apa? Upah kah? Upah ngundi kah? Mana kerja ngundi ni kerja wakil rakyat dia, kita jual ke upah, gitu kan benda. Apa kita kecedung tanah orang, tanah orang upah mana siapa? Ngundi ni kerja siapa dia? Kerja wakil rakyat kah? Calon kah? Tidak. Kerja negara. Apa yang upah sebab apa? Rasuah. Mana kata gua nak? Rasuah. Rasuah ni Islam pun haram, demokrasi pun haram. Tapi dia rasuah juga. Jadi kenapa boleh harap pada UMNO untuk bekal akhirat? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ya orang mukmin. Tak kira Melayu kamu asalkan mukmin, tak kira Cina kamu asalkan mukmin, tak kira Arab asalkan mukmin. Ittaqullah, mu kena gurung aku. Tak segung polis, tak segung BPA, tak segung UMNO, tak segung Muslim. Gurung aku. Wattaqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Tiap-tiap orang kena perhati benda apa mungkin untuk esok. Esok ni akhirat, apa ni kiamat. Tak kira lambat lagi, kerana selagi ramai orang pejuang Islam atas dunia, lambat lagi lah kiamat ni. Dia kiamat ni la taqumus sa'ati illa ala yadin ka'buluka. Kiamat ni tidak akan berlaku kecuali orang pakai jahat berlaku. Di Kelantan ramai lagi orang baik, insya-Allah lambat lagi kiamatnya. Tapi Allah Ta'ala nak sentuh hati kita, kiamat walaupun lambat, tapi dia guna lighad untuk besok. Besok ni esok. Kiamat walaupun jauh, mungkin agak dekat. Ini pada esok. Soalnya membuat gapo untuk hidup di akhirat. UMNO dengan sebab dia tolak Islam, ambil kemanusiaan. Dia tak fikir akhirat. Sebab budak-budak dadah. Dia akan tua. Budak dadah akan tua. Kalau mati tua, mata berair, tubuh kuru, sendi tulang lembut hati habis. Tapi dia tak fikir, dia kira dadah. UMNO supaya tu je. Dia tak kira dari akhirat tak ada. Berasa mana? Berasa ke tak? Kalau berasa bujur, aku berasa pun tak je. Ini benar. Yang keduanya, gapo untuk sesama Islam ni? Duduk lawan pah, menetam darat lawan pah. Jok dia per tahun 51 sampai ke tengah malam ni lawan lagi. Bapa lawan pah bapa. Pah bawa Islam. Dasar dia Islam. Dan kita buat di Kelantan ni kena Islam belaka. Kalau tak kena Islam royak kamu, gapo dia tak kena Islam. Baik pah baik UMNO. Cuba royak hak tu buat hak ni Aziz buat di Kelantan tak kena Islam. Cuba royak gapo dia. Abang boleh buat kilal. Talih royak arti Islam. Kita ni betul. Lawan apa? Kita betul lawan apa? Kita lawan dia bukan dia salah. Dia lawan kita kenapa? Salah betul mana? Cuba royak. Ini benarnya. Apa hadis semua? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tak ada guna harta manusia bila manusia tersuku. Kalau dia nak royak mati, tak ada guna harta bila kita ni mati. Tapi Tuhan guna perkataan taradda. Bila orang tolak Islam ni harta banyak, lepas tu bila tersungkur dalam kubur, tak ada guna harta. Ini keputusan Tuhan, bukan keputusan Tok Qadi, bukan keputusan kerajaan, bukan keputusan rakyat. Tuhan royak. Tak percaya juga, ikut mu. Mau royak semua. Bila musim banjir, polis jabat trafik kiring, polis cacat duduk pak air banyu, pak ramai. Dia royak pak cik sagi ikut ni, getak utuh. Tak apalah getak utuh hang lagi. Hang ikut mu. Udah getak utuh nak pergi juga. Tak cakap aku ni polis sengaja dia kirim dia ketua aku untuk mari menyelamatkan rakyat. Tak usah pergi ikut ni. Jauh tak apa selamat. Nak ikut ni, getak utuh. Tak apa cik. Gigi pun apa gigi. Tolak Islam tak selamat. Kenapa? Kita ada akhirat. Lepas pada mati hidup balik. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Hei Muhammad, kalau orang tak percaya bahawa mati hidup balik, royak ke dia, bumi hok kering koten. Ki kena racun kau rupu.
Kes legal di motorkar kau tayar rupu. Kes semua racun kau. Kes berapa semua. Hidup balik. Bumi hok kering kotek, kering garing. Kerana kemarah aku, kerana aku happy kau berapa. Ya ini aku pergi hidup balik. Setara rupu lalai hok mampu tu pergi hidup balik. Pelik berapa kalau manusia mati, hidup balik. Amnu percaya ke ada? Tak percaya gua ni rukun iman. Rukun iman ni nal kan? Percaya gua tu percaya gua, dia percaya hari akhirat. Bila percaya ke akhirat, ada syurga neraka. Apa you rasuah juga? Kata baik kada suah ni biasa. Kau tak erti biasa ni berapa juga. Nak ke mana, siapa kau rasuah rakyat. Tak malu air, basuh muka tak ada, tebal. Ini benda perhati semua. Akhirat kelak bangun kubur. Wa kullu insan alzannahu ta'irahu fi 'unuqi. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak. Tuhan ayat bila manusia bangun kubur, surat tergantung di tekuk. Tergantung tekuk ambo, tekuk adik kakak, tekuk amnu, tekuk pah, tekuk Cina, tekuk India, tekuk berapa. Akhirat kelak tergantung tekuk. Iqra kitabak. Baca sendiri kitab. Kitab ni hak mai duan hak melekat tulis. Hak ambo duk kecil malam ni masuk dalam rekod melekat. Adik kakak duk dengar congang malam ni masuk dalam rekod melekat. Rekod tu bukan ikut saja. Akhirat kelak tak ada. Macam adik kau kadang-kadang jumpa roadblock tengah jalan. Kita lalu boleh tulis motosikal nombor berapa, lori nombor berapa, lagi nombor berapa. Pukul 12 dia balik. Bukan balik saja dak, dia simpan benda. Siapa tanya mahkamah dia tu ni hari tu mula. Muka ni hari. Ni gambar, ada gambar. Nombor lori nombor sekian. Hari bulan sekian. Lah ni ada berlaku dalam telefon kita budak kampung ni ada berlaku gambar. Tu kau boleh. Kita nak kata buat dia. Ni kereta muda. Ya. Nombor lagi dia ada. Lagi nombor kita apa ni gambar dia. Akhirat kalau iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Membaca sendiri. Akhirat kalau aku baca kata wala la, baik membaca sendiri. Hak baca pun boleh baca, hak tahu hak buta huruf boleh baca akhirat. Ni benda perhatian. Jadi kalau akhirat ni ada, nak tolong Islam lagu mana? Dah mana UMNO yang mau perjuangkan bangsa Melayu boleh menyelamatkan bangsa Melayu di akhirat kelak ni kedua orang Melayu. Bangun kubur di akhirat kelak Tuhan tanya, "Mu orang Melayu ke Cina?" Melayu. Melayu mesti syurga. Senang. Pak saudara Nabi Muhammad. Pak saudara Nabi Muhammad, bangsa Arab, turunan Quraisy, turunan Tok Said. Rekod dalam Quran ahli neraka. Saya selana ranzat al-hab. Ingat ke ada ayat tu? Surah Qadan, tak ingat ke mana? Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ranzat al-hab. Tabbat yada abi, punuh janalah kedua belah tangan Abu Lahab. Wa tabba, dia mati bunuhlah Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma, tak ada harta, tak ada guna selesai harta dia. Wa ma kasab, dan perusahaan dia. Abu Lahab ni orang kopraksa, usahawan, banyak pekerja, banyak koli dia. Tapi saya sela naran zatul hab. Tak lama lagi dia akan masuk neraka. Saya sela naran. Sebut yang akan datang ni Arab guna sin dan guna saufa. Saya sela pun boleh, saufa yasla pun boleh. Tapi Tuhan guna saya sela, tidak guna saufa. Saufa di mana tak lama lagi dia akan masuk neraka. Saya sela ni kejap lagi dia akan masuk neraka. Siapa dia? Abu Lahab. Siapa dia? Abu Lahab, orang Arab. Ketua ni Tok Said. Kita sini Tok Said sahur. Tok Said siapa dia? Bakar Quraisy. Masuk neraka molek alam. Jadi kalau Arab boleh masuk neraka, bakar Said masuk neraka, pelik berapa kalau orang Melayu masuk neraka? Mudah ya. Sebab tu kita megah agama ni megah hujah. Kita megah hujah. Pergi ke mahkamah pun orang tak bawa pistol, orang tak bawa buku tangan, berlawan di mahkamah ada, orang bawa hujah. Sebab tu orang pasal lawyer tak bawa kelewat, tak bawa berapa, dia bawa hujah. Itu di akhirat, di dunia, akhirat lebih lagi. Ini benda perhati semua yang menyebabkan kita duduk atas bumi Tuhan ni. Bumi yang kita jejak ni, hak Tuhan buat. Bukan hak PAH buat, bukan hak UMNO buat, bukan hak Raja buat, bukan siapa dia, hak Ta'ala buat. Kita menyawu udara hak Tuhan buat. Tuhan tahu dah, kalau tak ada udara, orang mati. Dalam udara Tuhan kata ahli sains ada asal garam dia. Dia panggil oksigen, nitrogen, tak berapa benda lagi, banyak kau lagi. Ya kalau tak ada benda ni, mati orang. Air, Tuhan tahu kalau orang tak minum air, mati. Maka Tuhan tolong buat air. Mari air hujan.
Tuhan tahu kau tak ada nasi, orang mati, biar aku tolong buat. Aku tolong buat beras, aku tolong buat hujan, aku tolong buat cahaya petang, aku tolong buat berapa. Tiba-tiba merawat aku, menatang. Amnu mau kata menatang. Ya dia ISA orang hamba kata menatang, jadi ISA. Anak hamba kena ISA tak tahu ke berapa. Bahasa nak takak dia takak. Apa dia Tuhan tu. Boleh jumpa lah, tu tak apa lah, sama tua, sama mati. Aku mati, mu mampu bila berapa. Daripada kasar tu mampu tu. Dalam Quran sebut summum bukmun umyun. Bila Tuhan marah pada orang kata summum bukmun umyun, faham lah yakin. Bahasa buta, bahasa pekak, bahasa tuli. Kata mana? Hamba tak kata lagi tu Tuhan kata dia. Summum bukmun umyun, faham lah yakin. Bahasa summun pekak, bukmun bisu, umyun buta. Orang kalau beranak-beranak terpekak, beranak-beranak buta, tuli, habis. Kalau kita duk ajar ni kan mata dia tengok, kan dia tengok dia dengar. Bila budak tu alhamdulillah beranak-beranak terpekak, buta, tuli, jadi gapo? Orang tu orang-orang sekolah tu. Ini perhatian sepenjak batulah masa pilihan raya. Kita masih lagi diberi peluang untuk berceramah. Dia berceramah ni sekolah politik. Kita ada sekolah sains, kita ada sekolah teknologi, kita ada sekolah apa lagi? Sekolah tak apa lagi. Pilihan raya, sekolah dia ni elektrikal pilihan. Apa ni pilihan raya ni kita ada ceramah. Ceramah ni adalah sekolah politik. Dia tuan-tuan telah dengar daripada dua orang yang berhormat. Dia bertanggungjawab. Speaker kita lulusan MC, apa namanya, ahli parlimen macam Saifuddin. Ni lulusan universiti. Tarah dia dengan tarah menteri rupa, sama menteri tu lah, sama universiti belakang. Dia jadi menteri, awak aku kenalan juga. InsyaAllah lepas pilihan raya akan datang, insyaAllah pandailah kita buat. Dalam pilihan raya Kalang Pasir, pilihan kecil Kalang Pasir, seluruh UMNO mari, seluruh Malaysia. Lepas kita juga PAH Malaysia mari ke Kalang Pasir. Pilihan kecil, kita kalah 100 lebih. Kita kalah. Hak Perlis kami ingat lagi, budak-budak Perlis, hak muda-muda bawa rata dalam sehari, bawa rata Pasimah. Kata budak ni baik rata nak jual ke orang Kelantan. Ni Kelantan ni bayar cash bukan ni. Orang Kelantan ni jenis kapal kecil. Jenis Nes Milan, jenis Badik, jenis buku 5, jenis berapa lagi. Bayar rata. Nasib baik orang Kelantan yang buat tak reti kan beli dia kan, beli penyakit. Menang 100 lebih. Dia menang 100 lebih. Bila mari pilihan raya besar, kita menang 2,000 lebih. Menang 2,000 lebih. Jadi oleh yang demikian, kalau mani orang kita masih menang, cuma turun sikit undi. Nabi kita Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di dalam perang Uhud. Undi dia turun, perang Uhud. Patah, pecah dai. Wajriha apa jabah rubaiyat, kusra rubaiyat tu. Dai Nabi pecah. Darah. Balik rumah Siti Fatimah tolong basuh darah. Gigi depan patah putus. Kalau kira pilihan raya agak turunlah dia punya undi tu. Tapi lepas pada tu menang. Jadi benda perhatian semua kita, sebab itulah Allah Ta'ala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Hei manusia, Nabi Muhammad ni uswah. Orang turutan, orang rajukkan. Bagi orang Islam, Nabi Muhammad ni rajukkan. Syaratnya kalau mu yakin akhiratnya ada. Kalau akhirat tak yakin, Nabi Muhammad dengan George Washington dengan Napoleon dapat serupa bagi hari itu. Jadi bagi kita orang rajukkan Nabi Muhammad. Bagi UMNO hak tolak Islam ni orang nama apa hak rajukkan dia. Kita rajukkan kita Nabi Muhammad. Bila kita masuk dalam kubur, Jibril tanya, apa ni malaikat maut tanya, man hadzal rajul? Siapa orang ni? Orang itu Nabi Muhammad. Kalau kita nak balas Nabi Muhammad dunia, mana kita boleh jawab? Ni Nabi Muhammad. Masuk dalam kubur, pada mahsyar. Tak bawa air setitik nak minum pada masyarakat. Tak bawa beras butir makan pada masyarakat. Tak bawa air sorap menan pakai pada masyarakat. Pandu buat lagu mana? Kau tidak tuju Nabi Muhammad. Kau saya orang putih juga. Sikit-sikit orang putih, sikit-sikit orang putih. Kita sikit-sikit Nabi Muhammad. Dan pada mana masyarakat nak cari orang putih, kau lagi kau nak cari Nabi Muhammad. Fikir sampai situ. Tak fikir pun Nabi pada masyarakat ada baik fikir.
Ni benda yang menyebabkan kita mati-matian. Allah Ta'ala beri taufik pada kita berjuang Islam. Jauh daripada tahun 21 sampai ke tahun malam ni, insya-Allah pakai kiamat. Kita akan minta semua orang Melayu khasnya, semua orang bangsa lain yang tidak Islam lagi ni, kita minta turut Islam. Dia mau tak turut Islam, dia mau terima dasar. Itu dah tak apa dah. Tapi orang Melayu yang sudah Tuhan beri Islam dah ni, tiba-tiba tolak Islam. Kerana nak pitih. Nah, nak jawab kan? Malu. Sesat. Amba harap hak mana boleh pitih tu tolong sesat sikit. Bawa lah. Bawa kapuk. Tak tahu. Bukan ini tak tahu. Tak sadar susuk belah mana. Orang tahu. Orang ni koyak kot itu. Orang ni akhir sekali tahu belakang. Amba pun tahu. Kok sama-sama mana koyak. Tak tahu benar. Orang boleh pitih. Dia boyak. Dia boyak. Orang ni koyak kot itu. Orang ni koyak. Akhir sebuka bila cik. Amba duduk ke dalam. Tahu juga sini. Tak apalah. Tapi kena sesat. Kena sesat. Bang masuklah kubur kat mula. Dia pelik kan nak mati, ikat nak mati. Dia panggil Tok Guru baca Yasin. Tak panggil Tok Amnu baca Yasin dah. Panggil Tok Guru baca Yasin. Mai ajak panggil Tok Guru juga, panggil ustaz juga. Panggil Tok Imam. Ini para hadirin semua fikiran kita nak kata sikap pun takut marah demo. Nak kata tak sikap pun sikap. Kita mikir sampai jauh pada pasal. Kerana kita ni tak mati sebenarnya. Kita masuk dalam kubur, hidup cara dalam kubur. Apa kita dalam perut mak hari tu? Dalam perut mak hari tu 9 bulan. Amba duduk dalam perut mak, adik kakak duduk 9 bulan ke? Tapi kalau masuk lah ni, mati kita. Hari tu 9 bulan, tak mati-mati, hidup balik. Kenapa? Hidup dalam perut mak ada cara dia. Hidup atas dunia ni ada cara dia. Masuk dalam kubur, hidup juga. Cuma tak ada, gua ni kulit kita tak ada. Roh ada. Sebab itulah ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nak azab gua kalau kita tak ada apa sekali. Kita hidup dalam kubur. Dalam mimpi lagi hidup. Mimpi naik tabata, orang jam 6 mimpi naik tabata. Nak terbang tabata. Gua letup hamba ni, tuk lebar panggil. Bapa kat tu malam mimpi terbang naik tabata. Dia kata mu nak jalan jauh ni. Kena diam mana? Kena semati ke dia jalan jauh. Pak kata ini para hadis kita kena yakin bahawa dalam mati, dalam kita mati masuk dalam kubur, kita hidup juga. Hak mana turut Nabi Muhammad atas dunia ni, kita diberi nikmat kubur. Hak mana lawan Nabi Muhammad, diberi azab kubur. Atas dunia ni kalau kita sakit, kita boleh memanggil ayah we, mak we, tok mulu we, tok imam we, boleh memanggil atas dunia ni. Masuk dalam kubur nak panggil siapa? Ni benda para hadis semua fikir jauh sikit. Para hadirin semua kita pergi sekat itulah. Kita berdoa kepada Allah, minta Ta'ala buka pintu hati saudara kita yang sudah beragama Islam. Dan Islam ni minnah. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah beri minnah pada orang mukmin, iaitu Rasul. Minnah maknanya anugerah. Satu anugerah yang aku beri padamu hai manusia mukmin ialah Rasul. Tiba-tiba anugerah aku tolak. Tak pandang lah kita. Para hadirin semua kita doa sikit. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بمن ظلمنا وظلم دينك دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بمن خاننا وخان دينك دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بمن هتك حرمتنا وحرمة دينك دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وأنزل عليهم غضبك وسخطك
وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير تكبير تكبير.